Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurdiana binti Muhammad Hakim, nombor matrik A175503, merupakan pelajar di bawah seliaan Prof. Madya Dr. Ziliza binti Muhammad Kusrin, akan membentangkan kertas kerja yang bertajuk Persepsi Masyarakat tentang Perkahwinan Bawah Umur di Ipoh Perak. Baiklah, kita mulakan dengan permasalahan bagi kajian ini, yang mana di Perak, pendapatan rendah dan kemiskinan menjadi faktor utama terjadinya perkahwinan bawah umur. Menurut Datuk Dr. Wan Nur Ashikin, faktor lain adalah kurang atau tiada akses kepada pendidikan serta stigma masyarakat dan undang-undang yang masih membenarkan perkahwinan bawah umur. Kanak-kanak bawah umur terdedah dengan risiko kesihatan yang buruk seperti penyakit AIDS, HIV dan komplikasi kehamilan. Mental dan fizikal seseorang kanak-kanak memainkan peranan penting dalam perkahwinan bawah umur. Statistik perkahwinan bawah umur dari Jabatan Kehakiman Syariah adalah tinggi, iaitu sebanyak 5,362 orang yang membuat permohonan. Walaupun negeri Perak tidak seramai negeri lain seperti Sarawak dan Kelantan, tetapi kajian di Sarawak dan Kelantan telah dilakukan bagi melihat persepsi negeri tersebut. Berdasarkan pernyataan-pernyataan di atas, maka timbullah persoalan mengenai faktor, kesan dan persepsi masyarakat di Ipoh Perak berdasarkan dapatan kajian yang berbeza. Oleh itu, kajian ini dilaksanakan dengan 3 objektif, iaitu yang pertama, mengenal pasti konsep perkahwinan bawah umur menurut syarak dan undang-undang keluarga Islam di Malaysia. Yang kedua, mengenal pasti faktor dan cabaran perkahwinan bawah umur individu Muslim di Malaysia. Dan yang ketiga, mengkaji pandangan masyarakat Muslim di Ipoh Perak berkaitan perkahwinan bawah umur. Metodologi bagi kajian ini adalah berbentuk kualitatif dan kuantitatif, yang mana kualitatif ialah menganalisis kandungan pengumpulan data melalui analisis dokumen seperti artikel, jurnal, buku-buku ilmiah dan keratan akhbar. Manakala kuantitatif pula ialah kajian tinjauan dengan mengedar soal selidik kepada responden menggunakan platform Google Form. Seterusnya, kita lihat kepada hasil kajian, yang mana terdapat 4 bahagian soal selidik dalam kajian ini. Bahagian yang pertama, iaitu bahagian B, adalah berkenaan dengan konsep perkahwinan bawah umur menurut Islam dan undang-undang. Terdapat 8 item soalan dalam bahagian ini. Berikut merupakan item yang dipilih, yang mana pada item kedua mencatatkan min tertinggi dengan nilai 2.9 bersamaan 91.7%. Min yang terendah pada bahagian ini adalah item soalan pertama dengan nilai sebanyak 2.28 bersamaan 45%. Untuk hasil kajian bahagian C adalah berkaitan faktor perkahwinan bawah umur. Terdapat 6 item soalan pada bahagian ini yang menunjukkan keseluruhannya di tahap yang sederhana. Hanya terdapat 1 item soalan yang berada di tahap yang tinggi, iaitu dengan nilai min 2.6 bersamaan 66.7%. Item yang memperolehi nilai min terendah adalah pada soalan kedua, iaitu sebanyak 1.8 bersamaan dengan 23.3%. Selain itu, bahagian D adalah mengenai kesan perkahwinan bawah umur, yang mana terdapat 7 item soalan yang menunjukkan keseluruhan berada di tahap yang tinggi. Item soalan kelima mencatatkan min tertinggi, iaitu sebanyak 2.7 bersamaan 75%, manakala terdapat 2 item yang memperolehi nilai min yang sama, iaitu item soalan ketiga dan keempat dengan nilai sebanyak 2.65 bersamaan 73.3%. Min yang terendah pada bahagian ini ialah pada item soalan ke-6 dengan nilai min 2.18 bersamaan 36.7%, yang mana peratusan tidak pasti lebih tinggi daripada peratusan setuju, iaitu sebanyak 45%. Akhir sekali, untuk hasil kajian bagi bahagian E adalah berkenaan dengan had umur minima perkahwinan. Terdapat 6 item soalan bagi bahagian ini dan keseluruhannya berada pada tahap yang tinggi. Item soalan dengan min yang tertinggi adalah soalan ketiga dengan min 2.86 bersamaan 86.7%, yang mana menunjukkan hampir semua bersetuju dengan item soalan tersebut. Min yang terendah bagi bahagian ini adalah pada soalan ke-6 yang mencatatkan min 2.27 dengan peratusan sebanyak 53.3%. Baiklah, kita lihat kepada kesimpulan. Kesimpulannya, persepsi masyarakat di daerah Ipoh yang terdiri daripada pelbagai golongan mencatatkan kefahaman yang tinggi terhadap perkahwinan bawah umur. Faktor yang mendorong kepada perkahwinan bawah umur ialah seks sebelum perkahwinan dan kehamilan luar nikah.
Masalah sosial budaya, kewangan keluarga dan kemiskinan juga boleh menjadi sebab berlakunya perkahwinan bawah umur. Perkahwinan bawah umur tanpa kawalan juga akan mendatangkan mudarat dan kesan yang buruk kepada kanak-kanak itu sendiri, seperti masalah kesihatan fizikal dan mental, serta pendidikan kanak-kanak juga akan terjejas. Oleh demikian, pihak kerajaan perlu mencari penyelesaian bagi menyelesaikan masalah-masalah yang membawa kepada perkahwinan bawah umur. Penelitian terhadap had umur minimum perkahwinan, khususnya bagi kanak-kanak perempuan, perlu diteliti untuk memastikan kebajikan kanak-kanak terjaga dan dilindungi. Baiklah, itu sahaja perkongsian daripada saya. Sekian, terima kasih.